Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk ke taklimat menjejak PK Sains malam ini. Tadi taklimat ini khas dibuat untuk murid-murid tingkatan 4. Sebelum ni cikgu ada buat lagi satu yang menjejak amali sains ataupun PK Sains juga untuk tingkatan 5 ya. Jadi untuk tingkatan 4 ini adalah khas untuk kamu. Okey, kepada kawan-kawan yang tak sempat masuk ataupun kamu kenal dan tak dapat nak masuk taklimat malam ni atas sebab-sebab yang tertentu, nanti cikgu akan sharekan YouTube link untuk record Google Meet malam ni. Nanti bagi tahu mereka ya, dan terangkan juga kepada mereka apa yang kita telah bincangkan malam ni. Jadi murid-murid, mungkin anda akan tanyalah sebenarnya apa itu PK. Jadi ada diberikan markah ke tidak? Jadi PK itu kalau anda tengok, ya, pentaksiran kerja amalia PK ya untuk sains. Okey, kalau anda tengok pada skrin anda sekarang, ini adalah punca kuasa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ya, bahawa PK masih hendak diteruskan untuk mata pelajaran sains. Jadi cikgu dah sebut dalam kelas yang bukan cikgu ajar pun. Okey, murid-murid, kalau anda tengok, benda ini adalah perkara yang perlu anda buat, dianggap sebagai sebahagian kerja khusus ya untuk mata pelajaran sains kod 1511. Okey, jadi murid-murid, bagaimanakah kita nak laksanakan PK? Jadi cikgu sekarang nak terangkan proses dia ya, apa yang kamu akan buat pada minggu depan. Jadi kepada murid-murid semua, anda boleh merujuk kepada guru sains anda masing-masing ya. Kalau 4 MPV, 4 Prima, saya Cikgu C yang akan mengendalikan. Yang kelas lain berdasarkan kepada siapa itu? Guru-guru yang mengajar anda. Jadi cikgu pun tak nak buang masa banyak, cikgu sambung ya. Jadi sebelum itu cikgu juga perlu paparkan sekejap dulu ya, supaya benda ini menjadi lebih jelas. Jadi ini adalah guru-guru yang terlibat. Okey, Cikgu Siti Sarah, Cikgu Sofia Hani dan juga Cikgu Satya Kala. Okey, jadi ini adalah taklimat menjejak PK Sains dah. Cikgu dah jelaskan hari ini. Jadi cikgu mulakan sekarang bagaimana kita nak melaksanakan PK Sains. Okey, bagaimana kita nak melaksanakan PK Sains. Jadi murid-murid, sebelum cikgu melanjutkan untuk penerangan, suara cikgu jelas ke tak? Kalau jelas boleh minta tolong angkat tangan ke tak? Respon dengan angkat tangan je, cikgu murah. Okey lah. Sila ya, minta tolong semua. Syahira ke Amida, Tan dan Song. Okey, jadi semua jelas, cikgu akan sambung sekarang. Terima kasih sangat. Okey, boleh turun tangannya. Okey, jadi dia sambung. Ya, jadi untuk tingkatan 4, kami telah memilih, kamilah maksudnya cikgu, guru-guru sains tingkatan 4 telah menyelaraskan untuk membuat 3 eksperimen ya. 3 eksperimen seperti yang dipaparkan pada skrin anda. Kita akan buat 3 eksperimen. Yang pertama ini menjalankan eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi manusia. Boleh rujuk pada buku teks. Boleh rujuk pada buku teks ya. Muka surat 89 dan 89 pula, silap ya. 38 dan 39. Yang kedua, menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan pada muka surat 137 dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia pada muka surat 248 ya, dalam buku teks masing-masing. Ya cikgu, buat eksperimen saja ke? Sebelum anda nak buat eksperimen, sepatutnya untuk PK Sains anda akan diberikan dalam bentuk tugasan. Cikgu ulang ya, sepatutnya. Cikgu sepatutnya tidak boleh terus bimbing anda untuk membuat eksperimen. Kamu yang patut merangka dan merancang eksperimen. Jadi cikgu bacakan untuk tugasan pertama ya. Ada 3 tugasan itu yang berkait dengan 3 eksperimen yang ada. Jadi seperti yang kamu nampak pada skrin kamu sekarang,
tugasan 1. Cikgu, modul ini cikgu akan bagikan pada kita ke? Ya. Minggu depan harap-harap sempat dicetak dan diedarkan kepada murid-murid penggiliran kumpulan A. Yang kumpulan B 2 minggu lagi lah. Jadi tugasan 1 ini. Jadi cikgu bacakan ya. Ya, anda diberikan satu situasi. Dalam PK, kamu akan diberikan satu situasi yang sebenar berlaku di mana anda akan kaitkan dengan eksperimen yang kamu bakal rangkakan. Jadi situasi itu berbunyi, pada suatu hari Adam Arwan telah mengambil bacaan denyutan nadinya selepas berjalan dari bilik guru ke bilik belajar. Selepas dapat tahu tertinggal kotak pensilnya, dia berlari balik ke bilik guru lalu mengambil lagi bacaan nadinya. Jadi Adam Arwan ni mendapati bacaan nadinya ketika rehat, berjalan dan berlari adalah berbeza. Berdasarkan kepada maklumat di atas, rangka dan jalankan satu eksperimen. Jadi cikgu dah bantukan kamu dari tadi, rujuk muka surat 37-38 ya. Bukan 37-38. Silap 38 dan 39. Ya, di situ ada laporan dia. Jadi untuk mengkaji kesan aktiviti fizikal ke atas kadar denyutan nadi manusia. Jadi kalau anda tengok di sini, laporan amali anda hendaklah mengandungi semua elemen di sini. Pernyataan masalah, tujuan, hipotesis, pemboleh ubah, radas tambahan, prosedur pemerhatian, mentafsir data dan membuat kesimpulan. Cikgu, ada ketika PDPR, cikgu saya sudah suruh saya buat laporan tersebut. Bagus. Kalau cikgu kamu telah suruh kamu buat laporan eksperimen, okey, ataupun membuat eksperimen menggunakan cara PDPR sebelum ni, bagus. Namun, untuk PK ini ada soalan-soalan yang anda perlu jawab. Soalan-soalan tambahan ni. Perlu menjawab soalan-soalan ini. Biasanya kita akan letakkan di dalam kategori perbincangan. Antaranya, nyatakan inference. Okey. Ramai juga yang tak gunakan MOE ni, tak apa. Lepas itu, hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Nyatakan definisi secara operasi apa itu kadar denyutan nadi. Okey, apa itu kadar denyutan nadi. Lepas tu, bincangkan kesahan data yang anda perolehi jika kajian itu dilakukan dalam rumah. Kesahan. Maksudnya data yang anda buat kat rumah itu boleh dipercayai ke tidak? Apakah kesan lain terhadap manusia akibat aktiviti fizikal yang lasak? Kejap ya. Ini yang cikgu kurang suka ni sebenarnya. Banyak gangguan. Apakah kesan lain terhadap manusia akibat aktiviti fizikal yang lasak? Cikgu dah sebut, dan cadangkan satu langkah yang boleh elakkan pengaruh faktor selain aktiviti fizikal dan terangkan langkah yang dipilih. Jadi, semasa anda menjalankan eksperimen, kemahiran manipulatif ini penting ya. Kenapa anda perlu datang sekolah, dan amalan sikap saintifik dan nilai murni akan dinilai. Ini yang kamu perlu datang sekolah ataupun buat ketika di dalam makmal sains. Anda akan dinilai. Sabar, cikgu akan tunjukkan sekarang. Jadi anda diminta untuk merangkakan eksperimen. Cikgu pun tak nak buang masa. Ini adalah tugasan 1 muka surat 2 ini. Cikgu terlompat kepada laporan dia. Ya. Kepada murid yang cikgu kamu sudah ajar kamu buat laporan eksperimen bagus ya. Tapi ada sedikit pertambahan ataupun sedikit penambahbaikan. Kalau kamu dah buat, cikgu tak minta kamu buat laporan baru. Melainkan kalau kamu sudi. Jadi kalau kamu tengok di sini, okey. Kalau tengok di sini, ya laporan ini. Ya. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, laporan itu ia bermula dari tujuan kan? Sepatutnya dia bermula dari pernyataan masalah. Tujuan turun ke bawah. Maksudnya bermula dengan pernyataan masalah baru ke tujuan. Itu yang pertama. Jadi kalau anda tengok di sini, okey. Kalau anda tengok pada skrin, kamu boleh rujuk pada muka surat 38 dan 39 buku teks ini. Ya cikgu, ada banyak
laporan di situ. Kamu akan pilih yang menyiasatkan kesan aktiviti fizikal ke atas kadar denyutan nadi manusia. Itu saja kamu akan buat. Maksud pada muka surat 39 sebenarnya. Jadi kamu akan tuliskan prosedur. Cikgu, dalam buku teks itu, dia membuatkan dalam bentuk ayat aktif. Maksudnya, menjalankan aktiviti ini dalam kumpulan. Tetapi dalam laporan, anda perlu tukarkan ayat dia kepada bentuk pasif. Bentuk pasif. Sebabnya sudah buat. Maksudnya kita dah buat. Aktiviti ini telah dijalankan dalam kumpulan. Jadi seorang murid daripada setiap kumpulan diminta, bukannya meminta, diminta dalam bentuk pasif. Kiraan nadi murid tersebut selama 1 minit sampai selesai melakukan setiap aktiviti diambil dan direkodkan. Jangan risau. Jadi perlu baca. Kalau anda rasa kamu tak yakin apa yang kamu buat itu betul, boleh tanya cikgu dan juga pembantu makmal ketika itu. Jadi kamu akan rekodkan apa yang kamu telah ambil dalam kadar denyutan nadi. Okey? Dan di sini yang menjadikan berbeza. Kalau sesiapa yang telah buat laporan ikut buku teks, kamu akan nampak perbincangan kamu sebenarnya tidak selengkap yang ini. Jadi cikgu dah bantu Jadi murid-murid pada minggu depan ketika anda melaksanakan eksperimen, cikgu memang akan edarkan modul ni. Memang dalam bahasa kasar kamu salin. Tetapi cikgu nak kamu faham benda yang kamu salin ini, inference ke hubungan ke definisi secara operasi ni semua biasanya akan keluar dalam kertas 2. Termasuk dalam cara mereka tanya soalan kertas 2. Mereka biasanya akan mula dengan satu situasi yang berlaku dalam harian, situasi harian yang berlaku yang memerlukan kamu aplikasikan ilmu sains. Dia akan beri macam tadi, dia satu pemerhatian berlaku, lepas tu kamu rancang eksperimen. Ini biasanya soalan keluar dalam kertas 2 yang bahagian esei. Okey? Dan kesimpulan itu kalau anda tengok, okey, semakin lasat aktiviti fizikal yang dilakukan, semakin tinggi kadar denyutan nadi, hipotesis diterima. Ini wajib ditulis. Jadi ini adalah untuk eksperimen yang pertama. Kamu ada 3 3 eksperimen berdasarkan kepada 3 tugasan yang berbeza. Cikgu akan go through satu persatu dengan anda semua. Cikgu dah yang telah pergi yang pertama, kita akan pergi yang kedua dan ketiga. Tugasan 2 dia termasuklah kita akan membaca juga laporan eksperimen yang ada dan sepatutnya kamu yang buat, tapi cikgu telah membantu kamu supaya anda buat dalam bentuk yang membolehkan anda mendapat markah yang cukup yang tinggilah. Murid-murid nanti masuk tingkatan 5, mungkin laporan ini cikgu dah tidak akan berikan dalam bentuk seperti ini Kamu sendiri yang perlu lengkapkan mengikut cara kamu. Jadi cikgu ulang Ini adalah berdasarkan kepada surat punca kuasa surat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pelaksanaan PK untuk murid-murid. Jadi mungkin kamu akan tanya, cikgu baru form 4 saja. Ya, form 4 3 laporan yang akan kita hantar ke lembaga peperiksaan nanti, dan form 5 tingkatan 5 nanti kamu akan buat lagi 3 laporan yang akan hantar ke lembaga peperiksaan. Okey, walaupun eksperimen wajib KSSM adalah 10 eksperimen tingkatan 4 ke 5, memang jumlah dia banyak Kita ambil 3 ini sebagai markah pemarkahan untuk diserahkan ke lembaga peperiksaan nanti. Sama ada markah itu mempengaruhi SPM kamu ataupun tidak, cikgu yakin memang membantu. Hanya dia tidak ada satu penjelasan purata markah yang diberikan seperti dalam subjek sains sukan ke, ataupun mata pelajaran sains sukan ke, atau mata pelajaran seni, ataupun mata pelajaran komputer asas komputer. Sebab yang PK ini dia tak ada pemarkahan yang nyatakan jelas, okey 10 markah dalam SPM 10%. Tidak, tetapi ada. Dia memang membantu
itu dalam SPM kamu untuk lulus ataupun naikkan grade. Jadi murid-murid sehingga sekarang boleh faham ke tak? Boleh ke tak cikgu dapat respon daripada semua ya? Ini penting ya. Sila angkat tangan anda. Kalau anda faham ya, angkat tangan. Cikgu tak nak buang masa sekarang. Sila angkat tangan kalau anda faham. Kalau tak faham, ini yang cikgu nanti akan tanya lah sebab cikgu nak tahu juga. Okay, ramai juga ya yang faham ni. Yang tak angkat tangan, anda faham ke tak faham? Okay. Bagus. Semua ini faham. Jadi, Eng Jihao. Jihao faham ke tak Jihao? Cikgu akan tengok, cikgu terpaksa tanya ya. Bukan cikgu nak cari pasal Jihao ke, Nur Adila Liana ke, Nik Akik ke, Kek Long ke, Tiffany Wong, Nur Iza, Danisha, Ensong, Ari Iskandar, Saiful Faris Farihim, Muhammad Haziq. Boleh faham ke tak? Angkat tangan kalau faham. Cikgu tak nak buat ada masalah. Nashim, Putra Nashim. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tidak? Faris Farihim? Boleh. Terima kasih Aiman sebab respon tadi. Boleh. Terima kasih. Jadi sekarang boleh turunkan tangan. Ya. Terima kasih Aki. Janganlah aku ajar ya. Saya tahu lah kamu faham. Tapi sebab cikgu nak minta juga, takut nanti cikgu Syah sendiri terangkan banyak. Tapi padahal tak ada ramai yang boleh tangkap. Jadi cikgu sekarang nak pergi kepada tugasan yang kedua. Okey. Ya, siapa dia ni? Oh, tak ada ya. Jadi cikgu nak sambung ya. Terima kasih. Boleh turun tangan sekarang. Cikgu nak pergi kepada tugasan 2. Sabar ya. Pada penghujung taklimat ini cikgu akan tunjukkan bagaimana pemakahan itu berlaku ya. Mungkin kamu akan tertanya di sini, cikgu, saya datang sekolah buat eksperimen, dapat makan penuh ke tak? Tidak. Cikgu, saya tak nak datang sekolah sebab vaksin ke, sebab COVID ke semua. Boleh saya dapat makan penuh ke tak dengan menghantar laporan sahaja, laporan yang lengkap? Tidak. Cikgu tadi dah cakap ya, laporan itu perlu hantar, betul. Tapi kalau anda baca tugasan, cikgu kita sekarang berada pada tugasan 2. Tadi tugasan pertama, ini tugasan 2. Ingat, kemahiran manipulatif dan amalan sikap saintifik dan nilai murni dinilai. Maksudnya ini sekali lagi cikgu ulang, perlu datang sekolah, perlu buat di makmal sekolah. Kalau anda tak datang, kehadiran kamu kita akan rekod, laporan hantar, maka itu akan kurang di situ. Cikgu kurang berapa? Nanti cikgu akan terangkan. Jadi sementara cikgu pergi jauh, tadi cikgu ada macam ada respon ya. Kepada Encik Muhammad Haziq ya, saya tak ada masalah untuk anda buka kamera semua ya, tapi cikgu harap anda boleh lebih fokus kepada taklimat cikgu. Haziq, boleh faham ke tak Haziq? Dan Taifur. Taifur dan Haziq boleh faham? Boleh? Ya, Haziq, Muhammad Haziq boleh faham ke tak? Bye. Boleh ya? Terima kasih Pak Tiffany juga yang lain. Haziq panggil tak responnya padahal rajin dia tulis pada chat box. Tapi tak apa. Jadi tugasan 2 pula, anda diberikan satu situasi ya, bahawa kadar pertumbuhan manusia adalah cepat pada peringkat awal, iaitu di peringkat bayi. Selepas itu kadar menjadi perlahan sedikit di peringkat awal kanak-kanak. Kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja dan menjadi perlahan sekali lagi apabila mencapai dewasa. Corak pertumbuhan untuk manusia membentuk satu lengkung berbentuk X, sigmoid curve ataupun lengkung sigmoid. Jadi berdasarkan maklumat di atas, rancang dan jalankan satu eksperimen untuk mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Jadi anda perlu menulis satu laporan lengkap dan mengolah data dalam set komunikasi yang sesuai, lalu menjawab soalan berikut seperti namakan pola pertumbuhan anak benih, berdasarkan dapatan eksperimen, tuliskan ulasan tentang bentuk graf, terangkan pertumbuhan anak benih dengan bentuk graf,
nyatakan fungsi air dalam eksperimen ini, nyatakan kesimpulan bagi eksperimen ini dan nyatakan satu parameter lain yang dapat digunakan untuk menggantikan ketinggian dalam mengukur pertumbuhan anak benih kacang hijau. Jadi cikgu dah tunjuk pada muka surat pertama tadi bahawa kamu akan rujuk muka surat 137 dalam buku teks. 137. Jadi ya, kamu akan, kalaulah cikgu kelas kamu dalam kelas PDPR dah suruh kamu buat, bagus ya. Tetapi menambah baik je. Mulakan dengan pernyataan masalah baru, tujuannya itu yang pertama. Dan ingat prosedur. Kamu akan salin, buku teks memang sama. Tetapi prosedur dalam buku teks dalam bentuk aktif ya. Arahan. Tidak, laporan kamu perlu tukarkan kepada bentuk pasif ya. Contoh, kalau dalam buku tulis merendamkan 3 biji benih kacang, kamu akan tukar 3 biji benih kacang hijau direndamkan. Buku tulis menyimpan radas di tempat gelap selama 1 malam. Kamu akan tulis radas disimpan. Semua akan jadi terbalik macam itu. Sebab laporan menunjukkan satu rekod kamu telah melakukan eksperimen itu. Kalau kamu merancang je arahan, sekarang kamu sudah buat eksperimen itu. Okey? Jadi, kalau anda tengok sekarang, sambung jadi, kamu akan ikut arahan yang ada dalam buku teks. Ada tambahan pada soalan nombor 7, ada pada arahan nombor 7. Graf ketinggian anak benih pokok kacang hijau melawan masa akan diplotkan. Kalau buku teks ada, kita hanya tukarkan dia punya struktur ayat saja. Ya. Jadi kamu akan kumpulkan data dalam 7 hari. Nanti kita dalam sekolah kita akan bagi tahu. Kemungkinan besar benda ini akan suruh kamu buat kat rumah. Kita akan berikan anda kacang hijau. Kamu perlu mengambil gambar untuk 7 hari perkembangan anak benih tersebut. Lepas tu kamu akan plotkan graf dan tanya kepada mereka yang dah buat, hanya menambah baik. Sekali lagi cikgu sebut menambah baik. Cikgu tak cakap buat semula, tambah baik je. Perbincangan, ini dia. Cikgu dah tolong Kalau kamu nak salin pun menjadi isu, cikgu pun tak boleh nak tolong. Cikgu nanti pada penghujung nanti akan tunjukkan pemakahan untuk PK sains ni. Pemakahan, bagaimana markah diberikan. Jadi, perbincangan adalah berdasarkan kepada soalan dalam tugasan tadi. Okey, pola pertumbuhan anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid. Cikgu dah jawab. Jadi kita nak terangkan graf. Okey, ulaskan graf. Ini ulasan. Jadi apa yang kamu nampak dalam graf? Cikgu dah bagi jawapan kat sini. Dan kamu akan terangkan apa yang berlaku. Terangkan dan ulaskan lain. Kalau diberikan graf, okey, naik dan turun macam ni. Ya, kamu akan terang mula-mula dia naik. Tapi terangkan itu, ulaskan dia naik, terangkan kenapa dia naik. Jadi kita akan sebutkan, tukarkan dia dalam istilah yang lain. Okay, tinggi dia makin meningkat, maksudnya kadar pertumbuhan dia pun meningkat. Nampak dia berbeza di sini. Dan apakah fungsi air cikgu pun dah bagi. Dan apakah parameter lain yang boleh gunakan untuk menggantikan ketinggian pun cikgu dah bagi di sini. Jadi kesimpulan dia, pola pertumbuhan anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid. Dan ingat mesti tuliskan hipotesis diterima. Kalau hipotesis yang anda buat sebelum eksperimen itu lain daripada hasil eksperimen, kamu ada 2 cara je. Satu, buat semula eksperimen. Kalau hipotesis itu masih lain daripada hasil kamu, kamu perlu ubahkan hipotesis sepatutnya. Sepatutnya. Jadi hipotesis adalah untuk kamu menguji. Okay, untuk anda menguji. Jadi ini adalah laporan yang kedua, di mana kamu datang sekolah akan buat atas dengan arahan guru yang kita akan perhatikan. Yang pertama tadi cikgu dah cakap kadar nadi. Sekarang yang kedua adalah percambahan anak benih. Jadi kita akan pergi pada tugasan 3 dulu. Dan kepada murid-murid yang tak tahu sedang buat apa atau telah menyalahgunakan media cikgu faham ini Jumaat malam. Jumaat malam 1 cikgu pun silap. Patutnya cikgu buat pada hari Isnin hingga Khamis.
Jadi cikgu berharap anda memberikan fokus ya. Ni Akid. Cikgu berharap anda cuba kawalkan anda punya mic. Okey, cikgu faham anda dengar seronok. Okey. Cuba jaga imej anda ya. Jangan jadi kurang ajar. Terima kasih. Lepas itu kita akan pergi pada tugasan ketiga. Tugasan ketiga ini ya. Muhammad Haziq ya, cikgu akan cari kamu selepas sekolah ini ya. Minggu depan. Cikgu tak tahu apa masalah kamu sebenarnya. Okey? Nanti dulu ya. Jadi kita pergi tugasan 3 pula. Tugasan 3 ni, apabila kereta api bergerak, penumpang di dalam kereta api itu juga bergerak sama-sama. Apabila kereta api itu diberhentikan secara tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke hadapan. Kita semua fahamlah, kalau kita pernah duduk dalam kereta pun, kereta berjalan, kita ikut jalan. Kalau kereta henti tiba-tiba, badan kita akan macam hempas ke depan. Ya, jadi berdasarkan maklumat ataupun situasi di atas, rancang dan jalankan satu eksperimen untuk mengkaji. Jadi, cikgu pun dah bagi dalam tajuk awal-awal, kamu akan rujuk pada muka surat 248 dalam buku teks untuk menjalankan eksperimen mengkaji hubungan antara jisim dengan inertia. Jadi, laporan tersebut perlu mengandungi graf, inference, hubungan, definisi secara operasi, kesimpulan, dan anda juga perlu jawabkan soalan ini. Jawabkan ini biasanya dalam perbincangan. Cikgu pun tak nak buang masa dan sekali lagi, cikgu kalau saya hantar laporan boleh dapat markah penuh ke tak? Laporan anda lengkap tetapi kalau kamu tidak hadir sekolah, cikgu dah cakap ini dia. Kemahiran manipulatif dan amalan sikap saintifik dan nilai murni akan dicatat oleh guru berdasarkan kehadiran kamu ya. Tak boleh nak kata kenapa kawan saya dapat markah penuh laporan yang sama, itu pun satu isu juga sebenarnya. Tapi cikgu nak bagi tahu kalau kamu tak hadir itu kerugian anda. Jadi kita akan buat eksperimen itu seperti yang tunjuk di sini. Okey? Ya, pernyataan masalah dulu ya, baru tujuan. Dan kita akan tulis ikut buku teks itu muka surat yang berkenaan. Prosedur itu tukarkan struktur ayat dari aktif kepada pasif. Radas disusun ya, bukan menyusun radas tapi disusun. Okey, gambar raja pun ada, perlu lukis. Bila gergaji diapikan dengan pengapi G, kalau ikut buku mengapikan bilah gergaji, kita tukarkan ayat diapikan. Semua tukarkan struktur itu. Ya, dah siap bagus. Dan keputusan ini pun ada dalam buku teks. Kamu isikan sekarang, dia buat dalam bentuk jadual. Kosong ini yang kamu datang ke sekolah buat dan lengkapkan. Lepas tu kamu akan lukiskan graf. Okey. Kita dah tambahkan satu ayat supaya murid tak boleh nak lepaskan tanggungjawab. Perlu lukiskan graf. Okey, graf. Ya. Siapa dia? Terima kasih kepada mereka yang tulis pada chat box. Sebenarnya anda tidak perlu tulis pada chat box pun ya. Sebab nanti cikgu akan bagi satu link kehadiran nanti untuk anda isikan. Termasuklah tuliskan kelas kamu masing-masing. Jadi untuk perbincangan, ini yang menjadikan beza daripada buku teks ya. Cikgu perlu tulis semua ke ini inference ke, hubungan ke, definisi secara operasi dan bla bla bla. Murid-murid, PK ini sebenarnya sekali lagi selain daripada sebahagian daripada kerja khusus dan pemakahan ke lembaga peperiksaan, ia juga diambil kira sebagai latihan untuk anda menjawab, diulang, kertas 2 sains SPM, kertas 2 sains SPM. Untuk bahagian A, struktur yang berbentuk soalan-soalan seperti eksperimen dan juga aktiviti ataupun apa-apa yang berkaitan dengan pemerhatian, memang mereka akan tanya soalan apa itu inference, hubungan, definisi secara operasi, pemboleh ubah, hipotesis, kesimpulan dan seterusnya. Untuk anda menjawab kertas 2, dia latihan. Jadi ketika anda, kalaulah cikgu dah sediakan untuk anda salin, bukan menyalin secara membabi buta juga, tidak ya. Ketika salin itu cuba fahamkan. Cikgu membantu saja. Nanti masuk tingkatan 5,
laporan sedemikian kemungkinan besar tidak akan disediakan. Kita hanya fikirkan sekarang kita PKP. Jadi cikgu cuba dah tolongkan anda untuk mendapatkan skor markah yang tinggi. Jadi kalau kamu tak nak tolong diri sendiri, itu yang cikgu tak boleh jawab lah. Cikgu cuba membantu dah ya. Jadi kesimpulan semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inertia objek itu, hipotesis sekali lagi diterima. Kalaulah kamu buat keputusan dia lain daripada hipotesis, perlu buat semula ataupun kamu perlu olahkan hipotesis yang biasanya tidak akan berlaku lah. Biasa tidak berlaku. Maksudnya kamu memang salah sebenarnya biasanya. Tapi untuk pengetahuan sebenarnya hipotesis, kalaulah hipotesis bukan teori ya. Hipotesis boleh menjadi salah kalau anda buktikan dia salah. Kalau anda buktikanlah dengan eksperimen. Tapi setakat sekarang yang hipotesis cikgu tuliskan berdasarkan buku dan berdasarkan eksperimen memang betul. Jadi murid-murid, sehingga sekarang kamu pun dah nampak ya, maksudnya minggu depan kamu akan datang sekolah untuk kumpulan A dan 2 minggu lagi kumpulan B, kamu akan datang untuk buat 3 laporan, bukan buat 3 laporan lah, melaksanakan 3 amali sains dan hantarkan laporan untuk setiap satu eksperimen tersebut. Jadi tak ada alasannya. Cikgu harap tak ada alasan yang kata cikgu saya tak tahu ataupun cikgu saya tak datang sekolah sebab vaksin. Tapi saya hantar laporan saya boleh dapat markah penuh. Saya dah cakap dari awal, cikgu dah cakap ya. Dia tidak begitu ya. Sebab apa? Sekarang cikgu akan pergi kepada panduan. Macam bagaimanakah sebenarnya PK akan ditaksir. Okey, bagaimanakah sebenarnya PK akan ditaksir. Mula-mulanya, kalau anda tengok pada skrin, cikgu pun tak nak buang masa ya. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, cikgu sekarang tunjukkan pada skrin. Ya, cikgu sekolah akan mentaksir PK kamu ya, konstruk yang ditaksir. Jadi taksir itu maksudnya cikgu nilai. Okey? 我们要看你们什么部分 konstruk maksudnya bahagian mana. Jadi konstruk itu ada 6. Antara dia merancang. Jadi laporan itulah sebenarnya anda buktikan kamu boleh merancang eksperimen. Itu yang cikgu sentiasa kat dalam kelas cikgu sebut, laporan sains boleh buat ke tidak walaupun eksperimen itu tidak dilakukan. Jawapan dia boleh. Laporan sains boleh ditulis dah dahulu. Tetapi tak lengkap lah. Tak lengkap dari segi keputusan dan tak lengkap dari segi kesimpulan. Sebab kamu perlu buat eksperimen, baru boleh dapat keputusan, baru kamu boleh buat kesimpulan. Kalau kamu tak buat, laporan masih boleh sediakan sehingga ke prosedur. Okey? Jadi apa lagi? Ini penting lah ini. Menjalankan eksperimen. Ini konstruk 2, nanti kita akan tengok. Mengumpul dan merekod data pemerhatian. Ini yang datang ketika kamu datang buat eksperimen itu, kamu buat rekod. Cikgu, saya salin daripada kawan nak. Kamu salin, tak ada masalah. Tetapi yang nombor 2 ini menjalankan eksperimen, kamu tak ada markah lah. Lepas itu mentaksir data dan membuat kesimpulan. Menilai dapatan eksperimen dengan sikap saintifik dan juga nilai murni. Jadi cikgu tunjukkan sekarang pada kamu ya, satu persatu. Konstruk pertama, merancang eksperimen. Ini yang jika kamu perlu hantar laporan. Jadi kamu akan dinilai dengan pernyataan masalah. Pertama, tujuan penyiasatan. Tujuan lah. Lepas itu hipotesis. Pemboleh ubah, semua ada. Bahan dan radar, prosedur. Dan cikgu, maksudnya apa? Itulah dia. Kalau kamu hantar laporan nanti, contoh cikgu tunjukkan laporan ini. Kalau laporan kamu ada pernyataan masalah, cikgu akan tanda K1P1. Tujuan ialah konstruk 1P2. Hipotesis konstruk 1P3. Pemboleh ubah konstruk 1P4 dan sedemikian. Itu pasal laporan ini penting. Cikgu perlu tanda. Dan sekali lagi, markah yang ditanda semua akan diserahkan ke lembaga peperiksaan. Ini adalah PK. Ini adalah PK, bukannya PBD sahaja. PBD, ya, kalau cikgu dah bagi kamu TP rendah, kamu datang pada cikgu masih boleh tukarkan. Padahal untuk PK, markah dah hantar ke lembaga
Tak boleh nak tukar ya. Jangan nanti kata cikgu, saya tak datang hari itu. Sekarang boleh cikgu saya nak buat balik ke tak? Padahal dah lepas tempoh yang ada. Dah bulan 12, maka dah key in, baru kamu nak buat semula. Jadi cikgu tak boleh buat lah. Sebab kita perlu hantar markah. Jadi kemahiran manipulatif seperti melukis dan melabel radas. Okey. Jadi kalau ya. Testing. Oh, cikgu punya bateri untuk sekejap ya. Okey, testing 1, testing 1, 2, 3. Okey, jadi cikgu sambung ya. Okey, jadi minta maaf atas masalah teknikal yang dihadapi ya. Jadi sekarang itulah konstruk satu cikgu dah sebut ya. Maksudnya cikgu akan nilai daripada laporan kamu. Kalau anda tak buat laporan, sorry lah. Memang cikgu tak boleh nak bantu. Okey? Nah, ini yang cikgu nak sebut konstruk 2. Tapi sebelum cikgu mulakan penerangan itu, jelas ke tak jelas ya dengan suara cikgu? Kalau jelas sila angkat tangan, cikgu nak tahu je. Jelas ke tak jelas? Jelas. Okey, terima kasih Aiman. Okey. Jadi cikgu sambung ya. Jadi untuk kemahiran manipulatif konstruk 2 K2 ni. Ini dia. Jadi kalau kamu datang sekolah, kita akan bagilah K2, P1, P2, P3. P1 kebolehan menggunakan dan mengendalikan bahan dan radas dengan betul dan selamat. P2 kebolehan membersihkan bahan dan radas dengan betul dan selamat. Dan P3 kebolehan menyimpan bahan dan radas dengan betul dan selamat. Ya, kita memang akan perhatikan sama ada kamu akan susun balik kerusi meja, kerusi yang ada dan juga susun balik alat radas yang telah digunakan. Benda itu adalah subjektif kalau kata kamu, tetapi cikgu sekolah ataupun guru subjek kamu, guru sains kamu memang akan perhatikan. Kalau kamu tak datang, tak dapatlah markah untuk K2, konstruk 2 ini. Jadi kehadiran, inilah cikgu dah cakap dari awal, kehadiran anda adalah penting. Kalau kamu tak nak datang atas sebab keluarga semua, cikgu faham ya, tapi cikgu perlu bagi tahu dulu, K2 ini tak dapat markah lah. Untuk K3, konstruk 3, mengumpul dan merekod data atau pemerhatian. Jadi kalau anda tengok ni, boleh melengkapkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak dalam jadual. Ya, itulah katanya dalam buku teks dah membantu kamu. Dan cikgu akan ajar nanti, sebut dalam kelas, cikgu akan bimbing kamu. Dan boleh mencatatkan data yang kamu dapat daripada eksperimen dengan betul dalam jadual. Itu pasal laporan penting. K1 dan K3 dan seterusnya. K4 pula, konstruk 4 mentafsir data dan membuat kesimpulan dan rumusan. Okey, kamu akan dinilai P1 melukis graf. Okey, boleh menuliskan perbincangan. Nampak ke tak ada inference, hubungan, mendefinisi secara operasi dan boleh membuat kesimpulan. Jadi kalau kamu sebelum ini PDPR bersama dengan guru subjek masing-masing telah buat laporan itu mungkin tak akan dapat markah penuh tanpa anda menambah baik. Kamu perlu menambah baik. Okey? Jadi bukannya tulis semula.
Jadi kalau kamu nak tulis semula pun cikgu tak boleh nak buat apa-apa. Tapi kalau boleh tambah baik. Itu sebenarnya lagi bernilai pada laporan kamu. Menambah baik. Jadi cikgu sambung. K5. Kemahiran proses sains termasuk menghubung kaitkan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains. Mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan. Membincangkan kesahan data dan mewajarkan kesahan data. Ini pun kita akan nilai. Okey, jadi benda ini adalah di bawah konstruk 5 dan last sekali konstruk 6. Ini pun subjektif. Tapi kalau kamu datang sekolah pun biasanya cikgu kamu akan bagi kamu konstruk 6 markah penuh lah. Ada sikap saintifik seperti minat dan sifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data, luis dan juga berfikiran terbuka, rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara bla 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 bla. Cikgu biasanya kalau kamu datang, masuk makmal, dengar cakap dan buat secara betul, semua ini akan dapat markah penuh untuk konstruk 6 lah. Okey. Jadi ada 6 konstruk. Kalau kamu tak datang sekolah, konstruk 2 confirm tak akan dapat markah, konstruk 6 pun tak akan dapat markah penuh lah. Jadi itu yang cikgu nak bagi tahu kamu sekarang. Maksud dia, dalam PK Sains ini, anda memang perlu buat laporan dan anda perlu datang sekolah untuk buat 3 eksperimen ini sebenarnya. Okey? Siapa yang rasa ada soalan? Cikgu bukakan masa untuk soalan kepada anda semua ya. Jadi ada soalan ke tak? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Boleh ke tak cikgu minta ada soalan ke tak? Ataupun cikgu tukarkan soalan. Kalau tak ada soalan, boleh ke tak anda angkat tangan? Kalau tak ada soalan, sila angkat tangan. Murid-murid. Sumaya ke, Chongkai ke, Amir Idam ke, No Iza ke, Faris Farihin, No Syahira, Iman Syafi, Tiffany, Danisha, Tan En Song, Enji Hao ke, No Ifa, Evelyn. Boleh angkat tangan dah kata soalan. Muhammad Haziq. Ensong, Aiman. Iman, angkat tangan dulu, jangan letak dulu. Tiffany. Damia, No Syafika. Saiful. Cikgu Tengku Zaini. Okey tak? Boleh faham tak Cikgu Tengku Zaini? Bagus. Okey, Muhammad Aiman ya, tak apa. Jadi cikgu lepas cuti ni cikgu cari kamu juga Aiman. Ada masalah. Okey, angkat tangan. Terima kasih ya. Apa? Jadi boleh turun tangan sekarang? Boleh turun tangan sekarang? Jadi cikgu balik kepada yang pentingnya. Jadi sekarang modul ini kamu akan dapat minggu depan. Dan sepatutnya PK tidak boleh dibuat dalam bentuk ini ya. Cikgu ulang ya. Sepatutnya PK tidak boleh ditunjukkan laporan terus ya. Kamu yang perlu sendiri rancang, buatkan laporan itu dalam buku teks ke, ataupun siasat betul ke tidak, kamu buat. Tapi cikgu sekarang cuba bantu anda. Cuba bantu ya. Sebab sekarang kita pun musim PKP. Kita faham ya? Kita faham musim PKP. Jadi, kejap ya. Jadi buka balik semula, kejap je. Jadi, modul ini kamu akan dapat pada minggu depan. Dan cikgu harap boleh membantu anda mendapat skor PK yang tinggi. Kalau ini pun cikgu dah bantu, kamu sendiri tak nak bantu diri sendiri, cikgu pun tak boleh buat apa-apa ya. Bagi tahu kawan-kawan yang tak datang hari ini, kelas-kelas lain nanti, bahawa minggu depan ataupun masa akan datang ni, dekat seminggu 2 ini, memang fokus kamu datang sekolah adalah untuk membuat eksperimen, 3 eksperimen minimum. Kalau cikgu kamu nak buat lebih itu dia punya hal lah, tapi sekarang PK kita fokus 3 saja. Dan kamu perlu hantarkan laporan. Kerja kamu bukan hantarkan evidence buku nota saja, sekarang adalah evidence dari segi laporan eksperimen. Okey? Jadi itu sahaja daripada cikgu malam ni. Kalaulah kamu tak ada soalan, cikgu akan tamatkan taklimat malam ni sekarang juga. Cikgu bagi dalam masa seminit. Siapa yang ada soalan? Siapa yang ada soalan? Kalau rasa ada soalan, nak type pada screen chat box, cikgu bagi masa ya, seminit ya. Dalam 9.30 ni, cikgu bagi beberapa saat lagi. Cikgu tunggu ya.
Okey, kita tunggu kejap. Okey, kita tunggu ya. Okey, kalau tak ada, Cikgu sekali lagi ucapkan terima kasih. Nanti Cikgu akan buatkan record Google Meet ini dalam bentuk YouTube. Tolong bagi tahu kawan-kawan yang tak datang hari ini supaya tonton YouTube itu balik dan isikan kehadiran. Isikan kehadiran. Ada link Google Form nanti juga akan bagi. YouTube link dengan Google form kehadiran. Termasuk yang hari ini datang ya. Kamu tak perlu tonton balik semula kalau dah faham. Kalau tak faham tonton balik ya. Itu je Cikgu nak sebutkan. Dan Cikgu harap semua dah faham ya. Itu saja daripada Cikgu. Terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Thank you, thank you. Sama-sama. Terima kasih sama. Terima kasih cikgu. Sama Haziq. Saya akan jumpa kamu nanti. Sabar, Terima sabar. kasih Ego. Sama Terima kasih, Fadil Ego. Sabil. Berat dulu ya. Ego. Terima kasih Ego. Sayang Ego. Sama. Terima kasih Go. Thank you. Haziq dia kan apa ya? Haziq kan apa ya Haziq? Gerak lupa perut. Apa itu? Haziq kelas mana ya? Diam dulu ya. Gerak dulu. Ya. Jumpa lagi. Okey, terima kasih semua ya. Terima kasih cikgu. Aiman, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okey cikgu. Ya, Aiman. I miss you cikgu. Apa itu? I miss you. Tak ada. Okey, jauh Aiman. Betul lah tu. Okey, bye-bye.